Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Izzah binti Muhammad Nawi, nombor pendaftaran 23 DLS 19F 1032 dari Diploma Pengurusan Logistik dan Rangkaian Bekalan Sesi 2 2021/2022 ingin membentangkan latihan industri yang saya jalankan selama 20 minggu di SNT Global Logistik bermula 7 Mac 2022 sehingga 22 Julai 2022. Di SNT Global Logistik, saya ditugaskan untuk menjadi pembantu gudang atau ia dikenali sebagai warehouse assistant. Selama 20 minggu, saya ditugaskan juga untuk melakukan proses inbound, proses outbound dan juga pengiraan stok. Secara tidak langsung, saya dapat mengaplikasikan apa yang telah saya pelajari secara teori di Politeknik kepada amali di sini. Hal ini sedikit sebanyak dapat membantu kefahaman saya dalam teori yang tidak dapat dipahami sepenuhnya. Selain itu, ia juga dapat memberi peluang kepada saya untuk mengalami dan memahami keadaan alam pekerjaan yang sebenar. Beralih kepada latar belakang organisasi, SNT Global Logistik Sdn Bhd ditubuhkan pada tahun 2000 oleh Mr. David Wong, iaitu pengasas dan juga merupakan CEO di SNT Global Logistik. Pada mulanya, ia hanya sebuah syarikat perisian kerana memerlukan sistem logistik bersepadu. Tetapi, pada masa kini, SNT Global Logistik Sdn Bhd telah dianugerahkan status perintis oleh MIDA yang terdiri daripada 60% B2B, business to business dan 40% B2C, business to customer. SNT Global Logistik merupakan penyedia logistik utama yang menawarkan perkhidmatan logistik menyeluruh yang memberi tumpuan kepada semua elemen pengurusan rantaian bekalan. SNT Global Logistik mempunyai 8 gudang di Subang 6, Subang 9, Shah Alam, Kota Damansara, Pulau Pinang, Kota Kinabalu, Johor Bahru dan 2 pusat pengedaran yang terletak di Malaysia dan Singapura serta ibu pejabat di Kuala Lumpur. Pelbagai perkhidmatan serta aktiviti pengurusan logistik utama yang dijalankan di SNT Global Logistik Sdn Bhd iaitu pergudangan dan pemenuhan, pengangkutan dan pengagihan, khidmat pelanggan dan juga pengurusan penghantaran. Misi SNT Global Logistik ialah menyasarkan untuk menjadi penyelesaian pemenuhan saluran omni utama pembekal di Asia Tenggara. Misi pula ialah berusaha ke arah ekonomi, sosial dan alam sekitar, keharmonian dalam logistik dan pengurusan rantaian bekalan yang terbaik. Selain itu, hala tuju organisasi ialah SNT Global Logistik Sdn Bhd mempunyai 8 gudang dan mereka ingin memastikan semua gudang beroperasi pada tahap optimum yang memerlukan kualiti tertentu. Untuk melakukan ini, SNT Global Logistik Sdn Bhd melaksanakan 7S iaitu Sort, Strength, Shine, Standardize, Sustain, Safety dan Security. Ini adalah cara untuk menjadikan tempat kerja bersih, kemas, selamat dan teratur dan juga membantu mengurangkan sisa dan mengoptimumkan produktiviti. Seterusnya, laporan teknikal. Proses inbound. Proses inbound ialah berkaitan dengan pengurusan bahan dan perolehan di mana penghantaran barang-barang ke dalam gudang. Ini memberi tumpuan kepada pergerakan barang masuk. Interaksi ini melibatkan pembekal atau penjual dan firma. Terdapat beberapa proses semasa aktiviti inbound dijalankan. Antaranya ialah yang pertama, terima atau receive barang yang dihantar ke gudang. Di proses menerima barang, ia perlu ditandatangan di dokumen delivery order dan perlu dicop menggunakan cop rasmi syarikat SNT Global Logistik.
Yang kedua, simpan sementara di inbound area. Selepas kerja-kerja membawa barang keluar dari lori, semua barang perlu diletakkan di tempat simpanan sementara. Tempoh untuk barang yang diletak atau disimpan di kawasan sementara tidak boleh terlalu lama bagi mengekalkan kitaran pesanan pelanggan terjamin dan bagi mengelakkan kawasan tersebut dipenuhi dengan barang-barang. Yang ketiga, mengira dan mengasingkan mengikut barkod. Proses mengasingkan barang mengikut barkod perlu dilakukan kerana kebiasaannya barang yang sampai bercampur dengan barang yang berlainan barkod. Proses mengasingkan barang ini perlu dilakukan dengan teliti untuk memastikan jumlahnya adalah sama seperti yang tertera di dalam delivery order (DO). Yang keempat, meletakkan barang put away mengikut barkod di lokasi atau rak atau bin yang ditetapkan. Proses put away perlu dilakukan bagi mengekalkan stok serta menjamin kitaran pesanan daripada pelanggan. Setiap barang perlu diletakkan di lokasi atas rak dan di dalam bin bagi memudahkan kerja pemilihan iaitu picking pesanan pelanggan. Tugasan kedua, proses outbound. Proses outbound adalah berkaitan dengan saluran perkhidmatan pelanggan dan pengedaran. Pergerakan keluar barangan dari syarikat ke pengguna akhir dikenali sebagai outbound. Ia menumpukan kepada pengangkutan dan barangan atau produk dari syarikat kepada pengguna akhir. Interaksi biasanya antara firma dan juga pelanggan. Terdapat beberapa proses semasa aktiviti outbound dijalankan. Antaranya ialah: pertama, proses mengambil iaitu picking. Proses pengambilan pesanan daripada pelanggan menggunakan sistem WMS. Sistem ini menggunakan teknologi terkini dalam sektor logistik yang menggunakan pengimbas mudah alih yang juga dikenali sebagai digital pick list. Setiap pengimbas akan memaparkan nombor pesanan dan maklumat tentang pesanan yang dipesan oleh pelanggan serta lokasinya di rak atau di bin. Yang kedua, kawalan kuantiti, quality check. Proses kawalan kualiti dan kuantiti bagi memastikan setiap pesanan pelanggan mengikut jumlah yang betul dan memastikan kualiti barang tersebut terjamin dari sebarang kerosakan. Proses yang ketiga iaitu pembungkusan atau packing. Proses pembungkusan pesanan yang telah selesai dicetak A-Waybill. Pemilihan bubble wrap dan A-Bubble bergantung kepada jenis barang. Setelah selesai membalut barang, perlu meletakkan barang ke dalam kotak dan menampilkan pelekat A-Waybill bagi tujuan penghantaran. Yang keempat ialah proses memunggah. Proses memunggah pembungkusan ini dilakukan setiap hari. Proses ini dilakukan menggunakan sistem pengimbas oleh pihak kurier bagi memastikan bungkusan yang diambil direkodkan kepada pihak gudang. Sebelum penghantaran dilakukan, semua bungkusan ditempatkan di pusat pengedaran bagi melakukan proses pengasingan mengikut poskod atau kawasan tertentu. Tugasan ketiga, membuat pengiraan stok. Pengiraan stok di gudang kebiasaannya dilakukan setiap bulan bagi memastikan stok yang tinggal adalah sama dengan kuantiti stok yang ada di dalam sistem. Pengiraan stok ini penting bagi mengurangkan risiko kesalahan dalam sistem. Ia juga dapat membantu dalam mengoptimumkan aliran kerja logistik. Kesimpulannya, latihan industri dapat menambahkan keyakinan pelajar untuk menceburi bidang pekerjaan yang ingin diceburi serta dapat menempuhi cabaran pekerjaan di masa akan datang. Yang kedua, dapat meningkatkan disiplin pelajar yang terikat dengan segala peraturan kerja atau etika kerja dan memberikan komitmen yang penuh terhadap syarikat atau organisasi semasa menjalani latihan industri. Yang ketiga, menjalinkan perhubungan yang baik di antara pelajar dengan majikan serta kaki tangan dalam organisasi menerusi interaksi ketika melakukan segala tugasan. Yang terakhir,
Latihan industri ialah salah satu platform yang terbaik untuk para pelajar untuk memperbaiki setiap kekurangan diri agar dapat menjadi seorang insan yang lebih produktif dan berkaliber di masa akan datang. Komen dan cadangan bagi pihak organisasi. Pihak syarikat perlulah memainkan peranan penting dalam memberi tunjuk ajar kepada pelajar tentang perkara yang bersesuaian dengan kursus yang dipelajari oleh pelajar. Seterusnya, pihak syarikat perlulah membuat jadual pembelajaran khas untuk pelajar praktikal sepanjang menjalani tempoh latihan industri di syarikat. Jadual yang dibuat perlu ada perkara yang perlu pelajar belajar dalam tempoh masa tertentu. Selain itu, pihak syarikat perlulah menaik taraf kelajuan rangkaian internet bagi memudahkan urusan kerja-kerja yang memerlukan penggunaan rangkaian tersebut. Akhir sekali, pihak syarikat perlu menambah bilangan pekerja yang ramai untuk setiap kumpulan kerja. Komen dan cadangan bagi pihak politeknik. Pihak politeknik perlulah menyenarai hitamkan syarikat-syarikat yang bermasalah agar pelajar tidak memilih syarikat berkenaan. Sebagai contoh, pihak syarikat meletakkan pelajar di bahagian yang tidak berkaitan dengan skop kerja yang diberikan oleh sesetengah kursus. Yang kedua, pihak politeknik perlulah mengekalkan latihan industri kerana latihan industri mendedahkan pelajar kepada alam pekerjaan yang sebenar dan memberikan pengalaman kerja sebenar kepada para pelajar. Yang ketiga, pihak politeknik perlulah mengadakan lawatan ke syarikat untuk memantau situasi pelajar dengan lebih terperinci dan melihat bagaimana pelajar menjalankan tugasan-tugasan yang diberikan oleh pihak syarikat. Sekian daripada saya, Nurul Izzah binti Muhammad Nawawi. Terima kasih.